Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alhamdulillahil khail, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Ketua Menteri Chokon Yau, Fadlina Sidik Menteri Pendidikan, saudara saya Lim Guan Eng, Timbalan Ketua Menteri, KPPA, ke Speaker, ramai orang besar ni. KSP semua ada, KSU semua ada ramai. Ya, Exco, Timbalan Menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan di Pulau Pinang. Alhamdulillah kita dapat jayakan majlis malam ini dan saya nak ucap terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur di peringkat Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Naib Chancellor serta keluarga UiTM bersama Kementerian Pendidikan yang mengatur menyelenggarakan majlis malam ini. Saya datang ini kunjungan dan lautan kerja selain daripada menjantuni masa Ramadan dan solat Jumaat. Saya sempat dengan Ketua Menteri dan Exco bersama pegawai-pegawai kanan kerajaan meneliti projek-projek utama di negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang seperti kita tahu berkembang maju lebih awal daripada kebanyakan negara lain, negeri lain di Malaysia. Tetapi dalam tahun-tahun kebelakang ini nampak ditinggalkan sedikit. Projek-projek telah tidak diluluskan. Jadi sebab itu sejak saya ambil alih, patut kita berikan tumpuan semula dan beberapa projek mendesak kita berikan perhatian. Dan ikut urutan keutamaan saya, dia fiqh aulawiyat saya, range of priorities. Pertama saya tengok ialah membasmi kemiskinan tegar. Kita pacu pertumbuhan yang bergaya di Pulau Pinang. Saya bersama-sama Ketua Menteri dan rakan-rakan dapat membuka peluang kawasan perindustrian Batu Kawan 3 kerana sambutan sangat baik. Jadi dari segi itu kita harus berikan pujian kerana bukan saja kelulusan tetapi dari segi tahap pelaksanaan projek yang diluluskan, Pulau Pinang masih catat nombor 1 di Malaysia ini. Tapi saya kata ikut urutan keutamaan dari senarai dari Datuk Azman, Ketua Pengarah ICU tadi, ada 150-an masih di bawah kemiskinan tegar. Ya, dan ini boleh kita selesaikan dan saya katakan dalam tempoh dekat, kalau boleh 1 Mei, Pulau Pinang akan mendapat menoktahkan kemiskinan tegar. 1 bulan Mei tahun ini insya-Allah. Kalau tidak, Datuk Azman kita hantar balik ke Pulau Pinang. Baik, jadi alhamdulillah. Keduanya saya sebut projek-projek yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Bila saya jaga Kuala Lumpur tahun lalu, saya kata selain dari kemiskinan tegar ialah projek-projek gerai, restoran kecil, kompleks perniagaan kecil. Ini yang menyantuni 70%, 80% rakyat kita. Tapi kalau kita lihat di Kuala Lumpur, gerai dan restorannya daif. Kadang-kadang tak sesuai. Tetapi tidak kurang dipedulikan kerana yang menjadi penghuninya adalah orang-orang kelas bawahan. Sebab itu, pada tahun ini saja hampir 90 gerai sama dibangunkan semula, dipulih, diindahkan, ada tempat kebersihan, bekalan air dan sebagainya. Dan saya ucap terima kasih kerana di Pulau Pinang sudah ada permulaan dan saya telah menggesa Pulau Pinang dengan KPKT, dengan ICU, Kementerian Ekonomi, Perbendaharaan akan cuba berikan tekanan ini supaya tidak ada masyarakat negara yang tersisih. Dan itu keutamaan kedua kita. Kemudian kita bincang juga soal perumahan. Kerana kita tahu tuntutan peluang penghuni itu meningkat besar.
Tanah sekian tinggi harganya. Dan kita ada batas keupayaan negeri. Tapi harus ada juga cara-cara dan kaedah-kaedah kita perkenalkan untuk syaratkan. Saya katakan macam di Kuala Lumpur begitu juga. Tanah kerajaan tak banyak. Projek-projek perumahan mendesak. Projek-projek komersial mendesak. Jadi tiap projek komersial dan perumahan yang diluluskan, kita letakkan syarat. Kita beri sedikit kelonggaran. Kadang-kadang kita terlalu tertekan dengan orang-orang atasan yang tak mau rumah jenis begitu begini. Padahal dia tak tahu kalau kita tak berikan sedikit kelonggaran kepada pemaju, dia tak akan bina bangunan rumah mampu milik dan rumah rakyat. Dia tak akan sediakan tapak permainan dan kawasan hijau. Maka kalau syarat hijau, tapak permainan, tapak lapang disediakan, perumahan rakyat disegerakan, kita kena berilah umpamanya cross subsidi supaya ada keuntungan bagi pihak pemaju dan ada keuntungan bagi pihak rakyat yang memerlukan rumah. Itu yang kita lakukan dan saya tengok 5-6 projek di Kuala Lumpur nampak berhasil kerana puluhan ribu unit rumah baru yang 70,000 untuk yang dapat diluluskan kerana pendekatan sedemikian. Tidak ada pilihan, saudara. Ya. Jadi selain itu ada projek yang mendesak. Di Pulau Pinang, maklumlah bila saya pergi, Ketua Menteri dah ada pakat siap-siap. Dia bawa usul berpuluh-puluh. Kalau boleh saya bawa bilion-bilion ringgit luluskan. Tapi kita tahu kita warisi kerajaan ini. Guan A lebih tahu, dia Menteri Keuangan dulu, bahawa kita warisi hutang yang besar. Setengah orang duduk bercakap, saya tengok kadang-kadang pembangkang duduk jerit sana sini, seolah-olah tak ada apa-apa. Dia serah kita kerajaan dengan wangnya semua sekali. Dia serah, bukan dia serah, dia terpaksa serahkan kerajaan dengan hutang 1.5 trilion ringgit. Defisit 5.6%. Jadi kita tak boleh belanja sewenang-wenang. Boleh bagi kalau apa yang orang nak. Dan dia kata, sekarang ini harga barang semua mahal. Harga masa dia telur banyak, ayam murah. Masa dia minyak mentah, minyak makan murah. Ini semua temberang kosong. Ya. Guna politik tak apa, cakaplah benar. Minyak kamu dulu 45-50 ringgit. Telur kadang-kadang tidak ada. Ayam kalau musim ini melambung naik. Sekarang Alhamdulillah, saya pergi pasar ini 2. Harga ayam tak naik sebelum hari raya. Ya. Ini kerana apa? Ketegasan kita. Kita kawal. Kita tak tunduk kepada kartel. Ini bercakap berdegar-degar soal Islam, soal Melayu. Tapi kamu takut kepada kartel. Kamu biar rasuah bermaharajalela. Kamu guna projek-projek Bumi Putra, kamu bagi orang sakau. Nama Bumi Putra, kamu bagi juga kepada bukan Bumi Putra. Saya tak ada masalah nak bagi bukan Bumi Putra. Tapi buat apa umum syarikat itu Bumi Putra? Kemudian kamu bagi kepada bukan Bumi Putra. Jadi orang Cina marah sebab syarikat itu bagi kat Bumi Putra. Orang Melayu marah kerana nama syarikat Bumi Putra bagi kepada orang Cina. Ini penipuan ini tidak boleh diteruskan. Saya nampak lantang sikit hari ini kerana ini berkawasan Matampau kan. Kerana tak mensabar. Tengok kes tak habis-habis. Dah habis. Allah. Kes Allah. Kemudian kes stalking. Kemudian kes, sekarang kata, ada pula berita, sejak kerajaan Madani ini tidak ada lagi tilawah Quran. Dan walau ni terima begitu saja. Kamu belajar dari yang mana? Boleh fitnah begitu rupa. Ya? Apakah serban dan kepiah dan jubah itu membolehkan kamu bercakap sewenang-wenang dan menipu sesuka hati? Mana boleh? Ya. Ada kata, bila kita jawab, kamu salah, kamu tegur. Kamu kritik ulama. Jadi ulama tu boleh bagi kenyataan palsu, kita boleh tegur. Ulama ini warisatul anbiya, betul, pewaris para nabi. Tapi ingat, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita tentang ulama bisu, ulama jahat. Dia kategori begitu juga, pemimpin begitu juga, orang politik baik ada, orang politik jahat ada. Kita harus dampingi ulama, betul. Datuk Wan Salim minta maaf mufti dalam sini, saya tak ingat. Kita tahu silap, minta maaf. Tapi inilah saya yang tegaskan, ya. Kadang-kadang orang kata Anwar dah Perdana Menteri tak boleh jawab, tak boleh bunyi garang sangat kasar. Tapi saya tengok keadaan dah melampau. Kes stalking. Kerajaan buat apa? Berpuluh kes dulu yang berlaku. Zaman Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Perpaduan. Memang ada. Tapi apakah kita diam? Tak.
Siasat. Janganlah kita jadi hakim. Ada kes, hukum. Ambil tindakan. Dah ada kes siasat. Lepas siasat, bagi kepada peguam negara. Ada bukti dakwa. Lepas tu bawa ke mahkamah. Ada fakta, betul sahih, hukum. Yang hukum bukan Perdana Menteri, yang hukum itu hakim. Yang dakwa, peguam negara. Yang siasat, polis. Yang itu pun tak faham nak perintah macam mana. Ini prinsipnya. Apa kes stalking tak siasat? Kita siasat. Tak dakwa. Kemudian, Tuanku Agung titah menghadap. Dia minta ampun. Tuanku Agung bagi 2 nasihat. 1, jangan ulang. Ya. Walaupun dia katakan dia tidak sengajakan, dia tidak tahu. Tapi kena jaga. Ini negara Malaysia. Kita jangan hina mana-mana agama. Saya tak kata jangan hina Islam saja. Jangan hina mana-mana agama. Baru boleh selamat negara kita ini. Kemudian, 1 ialah jangan. Ini kalaupun ialah stalking itu terlepas 4-5. Tapi kena ambil tindakan cepat. Tapi kerajaan ambil tindakan. Ambil. Tegas. Dakwa. Sudah dakwa. Kemudian, kalau ada orang yang hasut, saya tak peduli. Saya dah bagi tahu. Dalam jemaah menteri, semua wakil parti ada. Fadlina dalam mesyuarat. Saya kata, kalau kita nak jaga negara Malaysia ini biar aman, biar damai, sebagai negara hukum, maju terus, kita bertindak terhadap siapa, parti mana, kita tak peduli. Salah, misi siasat, misi tangkap, misi dakwah. Kalau tidak porak-poranda. Ingat zaman Omar Abdul Aziz masih jadi khalifah. Dia dikutip dari kitab Mawafaqat oleh Imam Syatibi. Tuan Salim betul ha? Baik. Anak Omar ni, Omar Abdul Aziz tahu Omar Abdul Aziz. Dulu Guan Ing ada buat seminar khas tentang Omar Abdul Aziz. Dia ini khalifah, dia panggil Omar Thani. Cucu kepada Omar Abdul Aziz. Omar Khattab. Seorang yang baik, yang warak, yang tadbir dengan baik, yang benci kepada rasuah dan penyalahgunaan kuasa, yang tidak mahu pemimpin itu melimpah gandah kekayaan dia. Dia tak kira lah cakap Melayu ke, cakap pasal Cina ke, cakap pasal pejuang India ke. Bila ada kuasa, dia sakau macam tu juga. Ini yang kita nak hentikan. Omar bin Aziz paling strict soal pembelanjaan negara. Kan dia kata bukan wang saya, wang negara. Anak dia nama Abdul Malik. Oleh kerana ayahnya tokoh Islam yang baik, warak, berilmu, dia tanya ayah dia, ini masyarakat kacau di negara, pasal apa tak jalankan syariat dengan tegas, buat hukum hudud dan laksanakan dengan tegas. Tahu jawab saya nak Omar ni, Omar Abdul Aziz, bukan tokoh-tokoh dekat ketua ranting kampung ni dah. Apa dia jawab? Kalau kita jawab, oh ni sesat, ni kafir, kita akan lawan, dia ni tak faham agama. Itu jawapan yang dongeng-dongeng di bawah ni. Jawapan Omar Abdul Aziz apa? Dia tak hina orang. Dia kata, la taj'al ya bunayya. Jangan gopoh wahai anakku. Faham tak? Kita nak laksana bercakap lantang. 33 bulan perintah, ada hudud dilaksanakan. Bukan laksana, ada cadangan. Belum siap, dah siap, nak siap dah. 33 bulan. Kita belum perintah setahun, nak marah apa lagi? Dan prosesnya tak ikut. Saya nak jawab malam ini. Yang dia kata dia dah buat 355. Tak betul. Kerana proses nak buat undang-undang Islam di Malaysia ini, saya tak tahu ke negeri lain. Kalau dia wakil negeri lain, saya tak tahu. Kalau di Malaysia ini, draft itu prinsipnya diluluskan oleh Jemaah Menteri, dipersembah kepada Majlis Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja Melayu perkenan, bincang teliti, bawa balik dengan draft undang-undang, bawa Jabatan Peguam Negara, patah balik pada Majlis Raja-Raja Melayu. Belum dilakukan. Jangan temberang. Tidak benar sama sekali.
Malik Raja-Raja Melayu belum pun teliti rang undang-undang 355 dibicarakan. Jadi macam mana kita dah buat? Itu sebab Dr. Naim, Menteri Agama, kata kita teliti tapi ikut fasa-fasa kita. Bukan kita nak ambil dia punya, tak. Sebab itu pandangan dia. Pandangan satu parti, pandangan satu kelompok. Kita tidak. Kita akan panggil bincang dengan semua mufti. Kita akan panggil semua ulama. Kita nak tanya sarjana Islam dalam negara dan luar negara. Biar undang-undang kita itu mantap. Kita akan bawa kepada Malik Raja-Raja Melayu. Teliti, bahas, bincang, patah balik. Kalau undang-undang tidak dibuat sambil lewa, undang-undang lemah, orang akan hina Islam dan undang-undang. Kerana salah dan gopohnya pemimpin-pemimpin Islam. Jadi saya harap saudara faham hal ini dan jangan cepat melatah. Saya teliti juga laporan-laporan ni. Saya nak bagi tahu lah. Saya minta maaf cakap di sini memang saya lepas sikit lah. Lepas banyak. Mana lagi kalau tak tempat kampus sendiri lepas lah kan? Tak boleh macam tu. Jadi kita ni, saya bercakap dengan Ketua Menteri tadi dalam tukar, kemudian dengan Fazlina. Pasal katalah UiTM. Ini gedung ilmu. Gedung ilmu nak didik anak-anak kita. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Bina adab, bina peradaban. Dia kena ada faham agama, ada akhlak. Dalam tuntutan sekarang, keperluan kejuruteraan, AI. Kita nak anak-anak kita faham mengapa kita ada peralihan tenaga. Sekarang ini, daripada coal dulunya, batu arang, kepada renewable energy, green hydrogen. Ini tuntutan negara kita nak selamatkan negara kita masa depan. Kemudian digital, transformasi digital, perlu AI. Ini tak ada perbincangan ini. Pergi serang saja, tak pernah apa pun kita buat yang betul. Harga barang, apa? Saya pernahkah kata saya tidak jadikan masalah harga barang? Malah saya telah arah menteri-menteri turun tinjau. Tapi tak betul kalau kata kita tak buat apa. Saya tak ambil gaji. Saya tak ambil kontrak. Tender. Semua saya cakap tak ada. Pembimbing kamu macam-macam ada. Jana Wibawa, projek, Spenko. Semua kalangan kamu. Berbilion-bilion ringgit. Bercakap boleh kita jerit Allahu Akbar. Tapi sakau-sakau juga. Saya nak terangkan di sini. Hal-hal ini mesti dihentikan. Apa kan mengenai rasuah dengan kita? Sekarang ini nak naik allowance tambahan. Saya dah bagi RM2,000 kepada pejabat awam. Jadi sepatutnya cukuplah sampai raya. Tapi saya dengar. Bukan saya dengar KPPA atau KSP. Saya dengar yang tukang jaga lift. Macam mana? Alhamdulillah dah tu bagus. Tapi macam mana? Duit yang RM2,000 tu. Itu budak-budak pergi sekolah ni pergi baju dah habis tu. Macam mana belanja budak-budak sekolah ada anak 6. Jumpa lagi, tanya lagi kawan pemandu. Tanya sana, semua duk mengeluh. Jadi saya pun cakap macam mana? Saya dah buat keputusan RM2,000 saja. Kerana kerajaan dia tak mampu belanja lebih daripada itu. Tapi bila kita dengar keluhan ni tak sampai hati sungguh. Ya. Bawa orang di bawah ni dia rasa susah. Dan raya macam mana pun nak gelar baju baru sikit takut anak-anak tu. Nak pergi makan lebih sikit, ketupat lebih sikit, jangan lebih banyak. Baik. Lepas tu, itulah yang menyebabkan saya bincang semula dengan KSP dan fikir, ni esok nak umum, malam tu baru kita buat keputusan muktamad. Ya. Bagi RM500 kepada semua penjawat awam. Bukan itu saja. Pencen. Veteran pencen kita bagi. Veteran yang tak berpencen pun kita bagi. Ni. Orang yang daripada Kedah cakap bela nasib rakyat, bela nasib rakyat. Masa kamu perintah pasal apa kamu tak bagi? Harga padi kita naikkan. Bagi pekebun getah kita tambah. Ya. Gaji ni akhir tahun ini insya-Allah perasaan gaji KPP ada di sini. Kita teliti, kita tahu duit tak ada. Tapi yalah negara ni wang tak ada bukan salah orang kampung. Bukan salah pekerja. Salahnya salah pengurusan kerajaan, pimpinan. Terutama yang sakau. Saya tak boleh kalau kena salah dia,
Sementara nak betulkan salah mereka, kita bebankan orang bawah. Maka saya kata macam mana pun kita kena cari jalan naikkan gaji penjawat awam sebelum akhir tahun ini. Baik. Tuan-tuan tepuk. Betul. Pasal apa tak naik 2020? Pasal tak payah naik 2021? Pasal apa tak naik 2022? Pasal nak tunggu kita juga naik. Tolong ingat, jangan lupa. Sebab kita dengar orang ramai, keluhan orang ramai. Dan Alhamdulillah, dalam Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional, GPS, GRS ni, kita ada kesepakatan, hal ini semua kita sepakat. Tak ada masalah. Jadi insya-Allah berita baik ini akan kita umumkan dalam beberapa bulan akan datang, selewat-lewatnya bulan belanjawan negara tahun ini. Jadi masa belanjawan terdengar daripada mula sampai habis. Sebab saya tak beritahu bila saya nak umum. Baik. Jadi saya minta maaf jangan salah faham. Saya nak sebut ini kerana kita nak Islam, saudara. Betul. Tak ada mana. Macam mana pun kita dunia ni ke mana. Saya umur 76. Ya. Tak lama. Saya pun bila tengok tok-tokku, tengok juga kubur mana yang ada kosong. Ya, kita ingat. Bukan kita nak takabur. Kita buat sedaya upaya kita. Tapi saya tengok, kena maki. Tak ambil gaji, salah. Tolak kereta, salah. Ambil kereta agung bagi pun salah. Dia tak ada apa yang betul. Jadi saudara, saya kata, tahun ni tak buat sambutan raya besar-besaran Seri Perdana. Salah. Tak fikir orang kampung nak pergi makan, kalah juga. Kalau buat, membazir berjuta-juta. Yang dulu pemimpin hampa buat, tak apa pula. Jadi mudah-mudahan saudara, saya hanya nak sebut perkara ini, nak ada sentuhan supaya ada kita jangan terima berguta saja, fikirlah dengan baik. Negara ini saya nak bagi tahu penutupnya wa akhirul kalam mesti aman. Jangan tunduk kepada sikap pelampau, nak kononnya jago agama, masa dia perintah sakau juga, allowance ambil sepenuhnya, tak bagi juga kepada pembangkang. Sekarang kita tak bagi zalim. Saya nak bagi tahu apa projek yang kita terluluskan di Permatang Pauh ataupun Bagan ataupun Bukit Mentajam atau Pulau Batah yang kawasan mereka menang. Kita bagi. Bezanya apa? Saya tak bagi melalui wakil rakyat. Pasal apa nak bagi melalui wakil rakyat? Saya tak tahu dia belanja macam mana. Saya bagi melalui jentera kita. ICU, pegawai daerah, projek lulus. Saya tak ambil, tak kurangkan. Kelantan, Terengganu, baru ini Menteri Besar duduk depan saya, semua senyum. Sebab saya tambah peruntukan. Tapi saya tak semestinya salur semua melalui kerajaan negeri. Saya salur terus kepada rakyat. Terutama rakyat yang susah di kampung, saya salur terus kepada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.